Terlebih dahulu soal bergabung dengan UMNO itu tidak timbul. Tidak pernah ada cadangan ataupun perbincangan berkenaan dengan gabungan di antara Pakatan Harapan dengan UMNO. Jadi sebelum Perhimpunan Agung UMNO memang ada kenyataan daripada Datuk Seri Anwar mengatakan bahawa ada perbincangan tak rasmi. Tetapi saya nak katakan bahawa tidak pernah ada perbincangan ataupun agenda ini dibincangkan dalam mana-mana mesyuarat Pakatan Harapan. Jadi bagi pihak DAP, gabungan dengan UMNO itu tidak wujud sama sekali, tidak timbul sama sekali. Yang pernah saya pun ada komen bahawa kemungkinan itu kita kena lihat daripada pelbagai perspektif. Tetapi apa yang kita nak nyatakan secara jelas pada hari ini, tidak ada sebarang rundingan ataupun tidak ada sebarang perbincangan untuk bergabung dengan UMNO. Itu pertama. Yang kedua, soalannya berkenaan dengan gabungan dengan Parti Warisan, dengan Muda, Pejuang. Bagi saya tidak melihat ketiga-tiga pihak ini ataupun Warisan, Pejuang dan Muda sebagai blok ketiga. Kita melihat mereka sebagai sebahagian daripada kita, blok pembangkang. Jadi saya tak melihat bahawa ini ada blok yang berlainan ataupun mempunyai haluan yang berlainan. Kita melihat mereka sebagai sebahagian daripada blok ahli-ahli pembangkang yang bersama-sama menentang ataupun oppose kepada Kerajaan Perikatan Nasional pada hari ini. Khususnya Datuk Seri Shafie Apdal yang mempunyai pendirian yang cukup jelas bahawa beliau dan Parti Warisan menolak Perikatan Nasional. Saya tahu bahawa kalau semasa Pakatan Harapan digulingkan pada tahun lepas, memang Perikatan Nasional juga mempelawa Datuk Seri Shafie untuk bersama-sama dengan mereka. Tetapi beliau tegas dengan pendirian dan menghormati mandat daripada rakyat, beliau tidak menyertai mereka. Jadi bagi kita tidak melihat Warisan itu sebagai blok ketiga, tetapi sebahagian daripada blok pembangkang pada hari ini. Soal bergabung itu saya lihat bahawa kita mempunyai satu cara yang fleksibel. Warisan tak pernah pun menyertai Pakatan Harapan. Kalau dilihat dalam konteks sebelum PIU 14, Warisan bertanding bersendirian dengan parti, dengan simbol mereka. Mereka bukannya gabungan ataupun komponen dalam Pakatan Harapan. Tetapi itu tidak bermakna bahawa kita tak boleh bekerjasama. Kerana kita sama-sama mempunyai satu objektif yang sama dan kita lepas pilihan raya, kita membantu antara satu sama lain. Di pihak Negeri Sabah, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri kita menyokong Datuk Seri Shafie Apdal sebagai Ketua Menteri selepas PIU 14. Begitu juga ahli-ahli Parlimen Warisan menyokong calon Pakatan Harapan pada ketika itu untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi walaupun kita tidak berada dalam satu gabungan secara formal, tetapi ada ruang untuk kita bekerjasama dari segi mengelakkan pertindihan kerusi, dari segi kita supaya menentang pihak Barisan Nasional pada ketika itu. Dan saya melihat bahawa cara kerjasama ini boleh kita terokai untuk PIU ke-15. Tidak semestinya perlu ada satu gabungan secara formal. Tetapi kita mempunyai ruang untuk berunding, untuk bekerjasama. Dan saya rasa tidak ada sesiapa dalam Pakatan Harapan pada hari ini yang menolak bahawa tidak boleh ada langsung rundingan dan kerjasama dengan pihak-pihak pembangkang yang lain dalam parlimen. Jadi malah Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan dengan jelas bahawa beliau tidak menolak untuk berunding, untuk bermesyuarat ataupun dengan mana-mana pihak. Jadi bagi saya kita mesti lihat strategi kita ini dengan lebih terbuka. Dan objektifnya ialah kita boleh mengembalikan mandat rakyat dan kita boleh menjadi pemerintah semula selepas PIU ke-15 dan melaksanakan dasar-dasar kita untuk kebaikan rakyat. Okey, setakat itu. Terima kasih YB Anthony Loke, penjelasan yang begitu tegas dan rasmi dari sebagai pimpinan kanan daripada DAP.